Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, semoga semua berada dalam keadaan sihat dan afiat insya-Allah. Jadi selamat bertemu kita kembali dalam siri tazkirah indahnya bahasa Al-Quran, di mana kita akan mengupas mutiara Al-Quran melalui bahasa yang digunakan insya-Allah. Jadi seperti mana kita sedia maklum, bahasa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ni bukan calang-calang bahasa lah. Dengan kita menelaah bahasa yang digunakan ini, insya-Allah kita dapat lebih menghargai isi kandungan intipati yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri, insya-Allah. Jadi pada sesi ini kita akan merenungkan sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 13 hingga ayat 16 insya-Allah. Yuk kita renungkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون صدق الله العظيم. Jadi yang ingin direnungkan daripada ayat-ayat yang dibacakan sebelum ini, kita perhatikan ayat ke-14 diletakkan di situ, inna ilaikum mursalun. Akan tetapi pada ayat ke-16 kita perhatikan inna ilaikum lamursalun. Pada ayat yang pertama yang dibacakan tak ada huruf lam. Akan tetapi pada ayat yang kedua yang dibacakan ada huruf lam di situ. Jadi persoalan di sini, lam ni lam apa? Kenapa ada huruf lam ini? Dan kenapa ia disebutkan pada ayat yang pertama, kenapa ia disebutkan pada ayat yang kedua dan bukan ayat yang pertama. Baik, jadi kita menjawab satu persatu persoalan demikian. Yang pertama, huruf lam ni huruf apa? Jadi huruf lam ni huruf taukid. Huruf untuk menekankan sesuatu perkara. Baik. Jadi erti inna ilaikum mursalun di sini. Yang memberi erti sesungguhnya kami adalah diutuskan kepada kamu sebagai rasul. Jadi inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami diutuskan kepada kamu sebagai rasul. Beza dengan
mursalun, sesungguhnya kami datang kepada kamu sebenar-benarnya sebagai seorang rasul. Okay? Jadi function lam di sini adalah untuk menekankan perkara tertentu. Okay. Jadi pada perspektif ayat ini adalah untuk menekankan bahawa segolongan orang ini mereka datang kepada suatu kaum sebagai seorang rasul daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, jadi itu dah jawablah persoalan pertama. Apa function lam di sini? Okay, soalan yang seterusnya. Kenapa pada ayat yang pertama tak ada huruf lam? Yang kedua ada huruf lam. Okay. Ini untuk memaham situasi atau sebab. Okay, kita perlu tahu sama-sama lah. Okay. Dalam bahasa Arab ni, khabar atau jumlah dia ada 3 macam. Okay. Yang pertama, khabar ibtidai. Khabar ibtidai ni adalah khabar yang ditujukan kepada mereka yang tidak tahu pun tentang suatu perkara, maka jumlah itu tak ada taukid. Tak ada huruf atau kalimah untuk menekankan perkara tersebut. Okay, sebagai contoh, seorang guru memberitahu anak muridnya tentang exam. Okay, kalau anak muridnya memang tak tahu pun ada exam, jadi guru itu memberitahu dengan cara tanpa menekankan perkara tersebut pun. Okay, jadi guru tu akan memberitahu dengan cara wahai pelajar-pelajarku, esok exam, sebagai contoh. Tak ada tekan-tekan pun, tak ada guna huruf emphasis pun di situ. Jadi ini dinamakan khabar ibtidai yang pertama. Yang kedua adalah khabar talabi. Khabar talabi ini adalah khabar yang ditujukan kepada mereka yang syak, yang tak pasti akan sesuatu perkara. Kita guna contoh yang sama, seorang guru pada muridnya. Jadi kalau para pelajar ni tak pasti esok exam ke tak exam, jadi dalam hal ini khabar talabi ia ada satu taukid. Okay, tidak lebih, satu taukid je. Jadi dalam konteks ni guru itu akan mengatakan wahai pelajar-pelajarku, sesungguhnya esok exam. Okay. Jadi inilah khabar talabi, ditujukan kepada mereka yang tak pasti, yang syak wasangka, dan ada huruf emphasis di situ, satu je. Kemudian yang ketiga dalam jenis-jenis khabar dalam bahasa Arab adalah khabar inkari. Khabar inkari ini ditujukan kepada mereka yang nafikan sesuatu perkara. Maka dalam hal ini perlulah letak 2 atau lebih huruf taukid. Contoh, para pelajar dalam bab exam, diorang nafikan terus ada exam. Diorang tak percaya ada exam esok. Jadi guru itu akan keluarkan statement, keluarkan khabar bahawa wahai pelajar-pelajarku, demi Allah, sesungguhnya esok exam. Nampak? Kira dia bukan satu huruf taukid je, dia tambah. Ada 2, mungkin nak lebih pun boleh. Okay, jadi inilah jenis khabar dalam bahasa Arab. Ada khabar ibtidai,
khabar talabi dan khabar inkari. Khabar ibtidai ditujukan kepada mereka yang tak tahu pun akan suatu perkara, maka tak perlulah taukid atau huruf penekanan. Yang kedua, khabar talabi. Khabar talabi ia ditujukan kepada mereka yang tidak pasti akan sesuatu perkara, maka diletakkan satu huruf taukid. Yang ketiga, khabar inkari. Dan ini ditujukan kepada mereka yang nafikan sesuatu perkara, maka diletakkanlah banyak huruf taukid. Okey. Jadi kita linkkan balik dengan ayat ini. Maka ayat ini, ayat ke-14, inna ilaikum mursalun, ini jenis khabar apa? Khabar inkari. Okay, di mana ada lebih daripada satu taukid, iaitu ada huruf inna, sesungguhnya. Dan kedua, predikatnya itu dikedepankan. Yang di sini asalnya, sesungguhnya kami ini Rasul kepada kamu. Tapi kepada kamu itu dikedepankan. Jadi ini merupakan suatu emphasis atau taukid juga. Jadi ada lebih daripada satu taukid, ada dua taukid di sini. Jadi ia memberi arti bahawa ia adalah khabar inkari. Jadi khabar inkari ini ditujukan kepada mereka yang ingkar akan sesuatu, yang nafikan sesuatu. Dan ini sesuailah dengan perspektif ayat ini, di mana kaum itu menentang rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itulah letakkan dalam ayat ini khabar inkari, inna ilaikum mursalun. Tapi kenapa yang kedua ada tambah lam di situ? Kirakan lam ni ekstra taukid lah. Jadi kalau jumlah atau statement yang sebelum ini ada dua taukid, di sini ada ekstra taukid. Ada huruf lam juga. Jadi kenapa di sini ekstra? Okay, jadi kita perhatikan ayat sebelum itu, okay? Ayat ke-15. Di mana kaum itu mengatakan, kamu ini tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Ma antum illa basyarun mithluna. Wa ma anzalar rahmanu min syai'. Dan Tuhan kamu yang Maha Pemurah itu tidak menurunkan sesuatu pun. In antum illa takdzibun. Kamu ini tidak lain hanyalah berdusta. Kirakan selepas para rasul ini mengungkapkan kata-kata inna ilaikum mursalun, kaum ini bukan tambah keyakinan, mereka tambah keingkaran. Apabila tambah keingkaran di sini, mereka tambah lagi penolakan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlulah taukid yang lebih. Kerana itu ayat yang seterusnya inna ilaikum lamursalun. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan huruf taukid yang lebih sesuai dengan perspektif ayat ini, perspektif cerita ini, di mana kaum itu lebih mengingkari, lebih menafikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala selepas Rasul itu sendiri mengatakan mereka diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Okay, jadi untuk merumuskan sesi kita ini, ayat yang ke-16 dan ayat ke-14 daripada surah Yasin ada perbezaan di situ. Ayat yang ke-14, inna ilaikum mursalun. Ayat ke-16, inna ilaikum lamursalun.
Jadi ayat ke-16 itu ada tambahan emphasis, ada taukid, tambahan taukid di situ. Kenapa? Sesuai dengan jalan cerita ayat-ayat yang dibacakan ini. Jadi pada ayat yang ke-14 ada 2 rasul diutuskan untuk dakwah kepada suatu kaum. Maka mereka menafikan 2 rasul ini. Maka setelah mereka menafikan, Allah Subhanahu Wa Taala pun menguatkan 2 rasul ini dengan lagi seorang rasul. Namun mereka buat apa? Mereka terus menafikan. Malah lebih tambah darjat penafian itu. Kerana sesuai dengan tambahnya darjat penafian ini, Allah Subhanahu Wa Taala pun tambah juga taukid di sini. Jadi begitu indahlah bahasa Al-Quran, di mana setiap tambahan itu mesti ada faedah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menambahkan sesuatu harf atau sesuatu kalimah itu tanpa sebab. Mesti ada cerita di sebaliknya, mesti ada faedah di sebaliknya yang kita boleh raih, insya-Allah. Jadi semoga sesi ini bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sudi mendengar sesi tazkirah kita ini, indahnya bahasa Al-Quran. Jumpa kita lagi dalam sesi-sesi yang lain pada hari yang sama setiap Selasa 1:30 petang, insya-Allah, di mana kita akan terus mencungkil mutiara Al-Quran melalui bahasa yang digunakan, iaitu bahasa Arab, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.